Hai, Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisana yafqahul qawlina. Okey, bersama saya lagi Sir Faiz untuk prinsip perakaunan. Okey, untuk video kali ini kita akan sambung apa yang kita dah bincangkan dalam video yang sebelum ni. Okey, dalam video yang sebelum ni saya ada tunjuk berkaitan dengan klasifikasi dan saya ada bercerita tentang macam mana nak masukkan klasifikasi ke dalam persamaan. Okey, lepas tu saya ada cerita, ada rahsia yang saya cerita dengan korang semua, iaitu 5 step. Ingat 5 step? Pertama sekali adalah apa? Tentukan nama akaun yang terlibat. Yang kedua, tentukan klasifikasi perakaunan. Yang ketiga, tentukan tambah dan tolak. Yang keempat, tentukan debit dan kredit. Dan akhir sekali, tentukan jumlah. Okey, so apa fungsi 5 step tu dengan soalan persamaan perakaunan? Alright, sekarang ni kita nak tengok soalan yang sebenar, soalan SPM yang sebenar. Ini adalah contoh soalan. Ini dibagi baki awal dan ini adalah contoh urus niaga yang dia akan bagi. Alright. So pertama sekali bila kita dapat soalan ni, kita perlu tengok dulu apa yang ada dalam soalan ni. Kita tengok dulu dekat baki awal dia. Alright. Pertama sekali dekat baki awal dia bagi penyata kedudukan kewangan pada bla 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 sekian. Alright. So kita tahu bila debit mesti aset. Guna balik konsep alif. Aset sama dengan liability tambah equity pemilik good. Alright, so yang belah debit mesti aset. Alatan pejabat, ABT, inventory, bank dan tunai. Mesti dapat 37650. And then belah kredit pula mesti liability dan equity pemilik. Okay, so modal awal, equity. Untung bersih, equity. ABB, tahu account belum bayar, liability. So betul lah dia berada sebelah kredit. Okay, betul tak? Tally tak? Okay, good tally. Katakanlah ada setengah soalan dia tak bagi modal awal, which is modal awal ni sekarang 25,000 kan, dia tak bagi. Dia tak ada ke X. Soalan tu dia minta carikan nilai X. Macam mana nak cari? Okay, guna balik konsep alif. Aset sama dengan liability tambah equity pemilik. Kita ada aset, ada berapa? 37,650. Okay. Lepas tu kita ada liability tak? Ada. 7700. Okey, equity pemilik ada untung bersih 4950. Tambah ni, modal awal ni adalah apa? Equity. So X. Okey, so sekarang ni kita tambahkan dua-dua ni. Lepas tu kita akan bawa dia pergi sini. So kita akan tolakkan 37,650. Kita akan tolakkan dengan total jumlah ni, akan dapat 25,000. Okey, itulah cara dia. Okey. So, untuk soalan ni dia dah bagi modal awal. So tak ada masalah lah. Okey, saya tulis balik modal awal dia. Okey, so untuk soalan yang ini kita baca dia punya urus niaga. Pertama sekali ayat dia adalah membayar kadar bayaran dengan cek sebanyak 150. Pertama sekali kita buat 5 step. Okey, membayar kadar bayaran. Kadar bayaran ni apa yang? Kadar bayaran dia punya klasifikasi adalah belanja, betul. So belanja, nama akaun yang terlibat adalah untung bersih. Ingat, belanja dan hasil mesti bawa untung bersih. Dan yang kedua, dia bayar kadar bayaran dengan apa yang? Dia bayar kadar bayaran dengan cek. Cek, ingat keywords untuk cek adalah bank. So kita dah ada dua nama akaun yang terlibat. Okey, lepas tu kita tentukan untung bersih, klasifikasinya apa? Equity pemilik, bank, aset. Okey, sekarang ni kita tengok untung bersih, equity pemilik, betul. So, kita bayar kadar bayaran. Untung kita bertambah ke berkurang? Of course, berkurang. So, step pertama adalah nama akaun yang terlibat adalah untung bersih. Step yang kedua, klasifikasi equity pemilik. Dan step yang ketiga, tambah atau tolak. Dia jadi tolak sebab dia belanja. Dia akan mengurangkan untung bersih. Alright, so bila equity pemilik dia berkurang, dia akan jadi belah mana? Ingat sayang, aset tambah debit, aset tolak kredit, liability dan equity tambah kredit, liability dan equity tolak debit. Ingat semua tu. Okey, so sekarang ni untung bersih kita dah berkurang, equity berkurang belah equity berkurang belah debit. So berapa amount?
150. Okay, semua dah ada. Kamu listkan je 5 step tu. Okay, sekarang kita pergi kat bank. Bank adalah aset. Sekarang ni kita bayar guna duit dalam bank. Kita bayar guna cek lah. So, duit dalam bank berkurang. So, bank berkurang. Aset berkurang. Aset berkurang belah kredit. Good, very good. So, aset berkurang belah kredit berapa? 150 juga. Okey, habis step yang pertama. Habis urus niaga yang pertama. Okey, sekarang kita tengok urus niaga yang kedua. Membawa masuk komputer peribadi 3,000 untuk kegunaan perniagaan. Okey, dia kata membawa masuk komputer peribadi. Alright. Untuk kegunaan perniagaan. Alright. Sekarang ni dia bawa masuk apa? Komputer. So, komputer ni kita nak klasifikasikan dia bawa apa ya? Komputer ni adalah harta. Nanti bila pemilik bawa masuk dalam perniagaan, dah jadi harta perniagaan, betul. So harta, dia adalah aset. Tapi sebelum tu, komputer kita nak pak ada mana? Komputer. Alatan pejabat. Pandai. So komputer adalah alatan pejabat. Alright. So lepas tu, pemilik bawa masuk komputer dia sendiri, komputer peribadi ke dalam perniagaan. So apa yang terlibat? Of course lah modal. Ingat, bila pemilik bawa masuk dia punya harta ke dalam perniagaan, tak kisahlah dia bawa masuk meja daripada rumah ke dalam perniagaan, dia bawa masuk kereta, dia punya kereta dalam perniagaan, dia bawa masuk duit dia ke dalam perniagaan, itu semua akan melibatkan modal. Good, very good. Okay, so sekarang ni dia bawa masuk komputer peribadi. So, alatan pejabat. Yang kedua, melibatkan modal sebab pemilik bawa masuk dia punya barang peribadi ke dalam perniagaan. Okay, so yang kedua adalah modal. Nama akaun yang kedua So, alatan pejabat klasifikasinya apa? Aset, of course. Sebab tadi kita cakap, alatan pejabat, komputer, jadi harta. Harta adalah aset, ingat tu. Okay, so alatan pejabat adalah aset. So, modal. Equity pemilik. Ingat, komponen bawah equity pemilik adalah apa? Modal tambah untung bersih tolak ambilan. So jangan lupa. So modal, dia punya klasifikasi adalah equity pemilik. Alright. Sekarang ni kita bawa masuk alatan pejabat. Alatan pejabat adalah aset. Betul. So aset bertambah sebab pemilik bawa masuk ke dalam perniagaan. Sekarang ni perniagaan punya alatan pejabat bertambah ke berkurang? Bertambah. So alatan pejabat, aset bertambah belah debit. Good. So berapa? 3,000. Semua ada dalam soalan ni untuk jawab ni. Alright. Lepas tu modal. Modal adalah equity pemilik. Okey, modal pemilik bertambah tak dalam perniagaan? Bertambah juga. So bila modal equity pemilik bertambah, jadi debit ke credit side? Kredit. EP bertambah. EP tu adalah equity pemilik yang EP bertambah, belah kredit. So, berapa? 3,000 juga. Alright, so habis untuk urus niaga yang kedua. Sekarang kita akan tengok urus niaga yang ketiga. Menjual barang niaga berkos 4,000 secara kredit dengan harga 4,350. Okey sayang, bila dia cakap barang niaga, apa keyword barang niaga? Inventory. Very good. Inventory. Lepas tu dia kata jual barang niaga secara kredit. Jual. Kita jual secara kredit. Jual secara hutang. Kita jual, orang tu belum bayar kita lagi. Kita belum terima lagi. So nama akaun yang terlibat adalah akaun belum terima, ABT. Kita jual barang secara kredit, kita belum terima duit lagi sayang. Orang tu berhutang dengan kita, betul? So akaun belum terima, kita belum terima lagi duit dia. So itu dua nama akaun yang terlibat, ABT dan inventory. So sekarang ni yang inventory klasifikasinya apa? Aset. Akaun belum terima pun aset. Alright, sekarang ni kita jual inventory. Inventory kita bertambah ke berkurang? Of course lah berkurang. Kita dah jual barang kita berkurang. So hutang ABT dengan kita bertambah ke berkurang? Of course lah bertambah. Good, very good. So inventory adalah aset. Aset berkurang belah kredit. Good, berapa? Okey, sekarang ni kita tengok harga kos untuk inventory adalah 4,000. So itu adalah inventory yang berkurang sebanyak 4,000. Lepas tu kita jual kepada ABT secara kredit, betul? So ABT adalah aset. Aset bertambah belah debit. Berapa yang kita jual dekat ABT? 4,350. Alright, untuk soalan kali ni, bila kita tengok ada dua figure yang berbeza, dia mesti melibatkan 3 nama akaun. Okey, sekarang ni kita dah ada ABT, kita dah ada inventory.
Alright, sekarang kita baca balik soalan. Menjual barang niaga berkos 4,000 secara kredit dengan harga 4,350. Sayang, awak beli benda tu 4,000, awak jual 4,350. Awak untung ke awak rugi? Awak untung. So, nama akaun yang terlibat yang ketiga adalah untung bersih. Untung bersih klasifikasinya adalah ekuiti pemilik. Bertambah ke berkurang? Bertambahlah sebab awak untung. Untung bersih awak bertambah. So, EP bertambah belah kredit. Berapa awak untung? 350. Macam mana nak tahu 350? 4,350 awak tolak dengan harga kos 4,000, itulah untung awak 350. Good, very good. So habis soalan, habis urus niaga yang ketiga. Alright, sekarang kita pergi untuk urus niaga yang keempat. Membayar akaun belum bayar dengan cek bernilai 1,900. Okey, soalan ni straightforward sahaja. Nama akaun yang terlibat pertama sekali adalah akaun belum bayar dan cek. Akaun belum bayar klasifikasinya adalah liability. Cek adalah asset. Cek nama akaun dia adalah bank, betul? Jangan tulis cek ya sayang. Cek adalah bank. Bank adalah asset. Okey. So, sekarang ni bila awak bayar ABT, ABT pula, awak bayar ABB lah. Okey, awak bayar ABB, membayar akaun belum bayar, awak bayar ABB. ABB itu adalah liability. Hutang awak bertambah ke berkurang? Sekarang ni awak dah bayar hutang awak. So, hutang awak bertambah ke berkurang? Berkuranglah hutang awak, betul. So, sekarang ni duit dalam bank awak bertambah ke berkurang? Pun berkurang. Okey, so liability berkurang belah debit. Good, very good. So, asset pula berkurang belah mana? Belah kredit. Good. So berapa berkurang? 1,900. Alright. And then last one untuk urus niaga yang kelima, pulangan belian barang niaga 250. Okey, yang dia kata pulangan belian barang niaga. Okey, sekarang ni kita nak sebut balik barang niaga. Okey sayang, bila melibatkan barang niaga, nama akaun dia adalah inventory. Ingat, bila sebut barang niaga, inventory. Cek bank. Membayar kepada pelanggan ABB. Membayar kepada pelanggan pula. Menerima hutang daripada pelanggan lah. Maksudnya kita terima duit daripada pelanggan. Yelah, kita dah jual barang kat dia kan, dia pelanggan kita. So kita dapat duit daripada dia. Sekarang ni membayar kepada orang kata apa? Pengeluar. Orang panggil kalau distributor, macam tu lah lebih kurang. Okey. So, barang niaga, ingat barang niaga adalah inventory. Sekarang ni soalan saya yang kedua, apa nama akaun yang terlibat? Alright. Sekarang ni kita tengok dia melibatkan barang niaga sebab pulang barang niaga. Alright, anak-anak ingat ni, bila berlaku pulangan barang niaga, dia mesti melibatkan apa? Ialah bila kita pulang beli. Kita yang pulang beli. Kita beli, kita pulang. Kita beli, kita pulang. Okay. Sebelum kita pulang beli tu, kita beli dulu, betul? Macam mana tu? Sebelum kita pulang barang yang kita beli tu, kita kena belilah dulu, betul? Okey, macam awak pergi KK. Awak pergi KK, tiba-tiba cakap, ni saya nak pulang barang. Betul orang tu kata, bila masa pula awak beli barang di sini? So maksudnya awak kena beli dulu barang, tiba-tiba barang tu rosak, baru awak boleh pulangkan, betul? So cerita dia sama kat sini. Awak nak pulang barang, awak mesti beli dulu. Okey, sekarang ni awak beli daripada siapa? Awak beli daripada ABB, akaun belum bayar. Awak belum bayar dia lagi. Awak beli barang secara hutang, so awak belum bayar dia. Okey, so sekarang bila sampai ke awak tengok, barang ni rosak, awak nak pulang. So melibatkan ABB balik sayang. Alright. So inventory klasifikasinya adalah asset, ABB liability. Okey, sekarang ni bila awak pulang balik barang niaga tu adalah inventory awak keluar, so berkurang. Hutang awak dengan ABB pun berkurang sebab awak dah pulang. Okey, mula awak beli 1,000 secara kredit, betul? Sebab tu ABB. Lepas tu awak pulang 200. So hutang awak dengan ABB pun berkurang. Alright. So asset berkurang belah kredit. Okey, liability berkurang belah debit. Okey, berapa amount? 250. Okey. Jelas? Okey. So sekarang kita dah ada semua 5 step. Kita dah ada baki awal. Okey, soalan bila keluar soalan macam ni, apa yang perlu kita buat? Of course kita kena buat kotak dulu sayang. Kalau dia dah bagi kotak, then no problem. Alright. So apa yang perlu kita buat? Step yang pertama adalah kita perlu take out dulu dia punya
baki awal. Okey, sekarang ni kita buat. Okey, dalam kotak yang banyak-banyak tu kita take out. Okey, alatan pejabat, ABT, inventory, bank dan tunai. Kita letak susun. Lepas tu modal awal, untung bersih, ABB. Sekarang ni kita susun. Ini semua yang alatan pejabat, ABT, inventory, bank, tunai ni kita letak asset punya side. Modal awal, untung bersih dan ABB kita letak liability tambah equity pemilik punya side. Okey. So sekarang ni kita dah ada 5 step betul. Kita pun dah ada baki awal, kita dah pindahkan dalam kotak. Pindahkan je macam biasa. Awak tulis dulu asset, liability tambah equity. Lepas tu asset apa je yang ada. Ni semua nama-nama. Lepas tu equity dengan liability apa je ada. Ni semua nama-nama 3 ni. Lepas tu awak baru movekan dia punya amount ni. Movekan bawah dia. Okey, asset tadi kepala dia. Lepas tu pertama sekali adalah alatan pejabat, berapa amount dia. Yang kedua adalah ABT, berapa amount dia. Inventory, berapa amount dia. Bank, berapa amount dia. Tunai, berapa amount dia. Macam tu. Sama juga dengan belah liability dan equity. Okey, sekarang kita dah move masuk dalam kotak. Lepas tu kita pergi balik tengok kita punya 5 step. Okey sayang, bila dah ada 5 step, very easy untuk kita transfer ke dalam kotak yang kita akan serahkan jawapan tu. Alright. So, sekarang ni, okay, kita boleh tengok soalan yang pertama tadi. Membayar kadar bayaran dengan cek. So, kadar bayaran tadi kita cakap nama akaun yang terlibat adalah untung bersih. Dia melibatkan untung bersih. Dan juga bank. Betul. So, sekarang ni kita cakap bayar kadar bayaran DEP. Bank, asset. So, dia berkurang sebab dia mengurangkan untung bersih. So, untung bersih dah berkurang. Berkurang berapa? 150. Lepas tu duit dalam bank pun berkurang 150. Awak kena tulis dekat bawah untung bersih tu. Awak kena buat bracket. Kalau dalam akaun kita buat bracket sayang, 150. Dekat laju bank, awak letak kat urus niaga pertama sekali, awak letak negatif 150 tapi letak bracket dalam akaun. Okey. So, teruskanlah sampai soalan nombor 5. Dan bila habis awak kena total up kan. Okey, berapa jumlah alatan pejabat? Berapa jumlah ABT, berapa jumlah inventory, berapa jumlah bank dan berapa jumlah tunai. Awak dah totalkan kat bawah tu. And then awak pergi pula kat belah sini, awak totalkan juga belah bawah dia. And then asset mesti sama dengan liability tambah equity pemilik sayang. Mesti sama. Kalau tak sama tu something wrong go somewhere. Gitu, something wrong go somewhere katanya. Okay, so setakat ni jelas tak dengan apa yang saya cuba bercerita? Okey, sebenarnya 5 step tu is not compulsory untuk kita buat. Tak, dia tak compulsory, tapi benda tu memudahkan kita. Okey, faham? Dan 5 step tu awak kalau kamu nak tulis dekat kertas jawapan pun tak ada masalah. Lagi cikgu ataupun pemeriksa tu akan tengok, budak ni power. Dia dah tahu. Asset tu kalau bertambah debit. Padahal tak ada kena-mengena pun dekat sini. Dia tahu sebab apa? Nanti untuk next pun chapter 5 step ni akan berguna sayang. Akan berguna, ingat. So, most of the time student kata banyaklah cikgu nak buat 5 step ni, leceh lah. Tapi benda ni yang akan memudahkan kamu untuk next punya chapter dan you will be thanks to 5 step. Alright. So, untuk next class, saya akan tunjuk macam mana nak masukkan lagi dalam kotak. Habis betul lah ni orang kata. Alright. So, untuk soalan yang ini, itu sahaja. Pertama sekali ingat, kamu perlu tengok dulu baki awal dia. Kamu make sure belah asset mesti sama dengan liability dan equity. Lepas tu kamu baca soalan semua dan kamu state 5 step untuk setiap soalan. Alright. Lepas tu kamu move je dalam kotak. Nama akaun kamu dah ada setiap dekat soalan ni, dekat urus niaga pertama, kedua, ketiga, empat, kelima ni kamu dah ada nama akaun yang terlibat. So kamu cari je nama akaun dekat dalam kotak tu, kamu masukkan je. Dia tak sama ada dia tambah ataupun dia tolak. Simple. Simple as ABC gitu katanya. Alright. So, untuk video kali ni saya harap kamu semua faham daripada klasifikasi, persamaan dan juga macam mana nak trik jawab soalan exam ni. Okey. Sebenarnya persamaan ni tak susah. Kamu cuma perlu buat banyak latihan dan kamu perlu rujuk dengan cikgu kamu macam mana nak buat ni. Kalau ada apa-apa soalan boleh komen di bawah. Okey? Tapi jangan lupa like, share dan subscribe kita punya channel eTution. Sampai kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum. Bye.